Tun yang masih aktif di usia 99 tahun. Jadi berkaitan topik inovasi pada hari ini, Fatin bersama dengan Bapa Pemodenan Malaysia iaitu Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad bagi membincangkan erti inovasi dari sudut pembangunan diri. Okey Tun ya, selalu kita dengar inovasi dikaitkan dengan teknologi. Tapi kali ini kita ingin bincangkan inovasi dalam diri manusia. So apakah komen Tun mengenai inovasi dalam diri setiap individu? Yang pertamanya berkenaan dengan alatan yang kita guna. Biasanya kita tahu guna saja. Kita tak tahu macam mana nak buat, kenapa dia boleh functionnya macam itu. Diri kita pun, kita selalu nak buat benda yang biasa. Tak nak ada perubahan dan kita tak memikir tentang keadaan di sekeliling kita yang memerlukan kita tukar pendapat kita, visi kita ataupun persepsi kita terhadap keadaan di sekeliling. Bila kita tidak respon kepada keadaan sekeliling, kita lakukan apa yang biasa saja, kita tak akan maju. Sebaliknya, ada bangsa-bangsa yang memikir tentang iklim di sekeliling dan bagaimana mereka boleh respon kepada iklim. Iklim ni mungkin iklim politik, mungkin iklim climate, iaitu keadaan sekeliling lah. Jadi kalau kita ada pendapat yang baru dan kita cuba, barulah ada inovasi. Tetapi di Malaysia kerap kali kita terima saja apa yang ada dan kita lakukan apa yang biasa dilakukan. Tak ada pemikiran, pendekatan baru terhadap sesuatu masalah. Okey, apa nasihat Tun kepada generasi muda untuk menjadi individu yang berkualiti? Ya, kita perlu tiap sesuatu yang kita lihat ataupun kita alami, kita mesti fikir punca-puncanya supaya kita dapat buat pendekatan yang baru terhadap masalah ni. Dalam bidang perubatan umpamanya, bidang perubatan telah bertukar banyak daripada zaman saya dulu belajar berkenaan dengan perubatan dengan sekarang jauh berbeza. Sudah ada pendekatan yang baru. Umpamanya dulu apabila kita berhadapan dengan seorang pesakit, kita buat periksa, kita ambil sejarahnya, kita buat pemeriksaan badannya dan kita cuba juga guna alatan-alatan seperti X-ray. Tapi zaman ini tak begitu. Zaman ini mereka cuma mengambil darah kita dan daripada darah itu mereka dapat tentukan apa jenis penyakit yang dialami oleh pesakit itu. Jadi pendekatan berbeza kerana mereka dapati bahawa sebenarnya darah memberi maklumat yang banyak berkenaan dengan fungsi badan kita. Jadi pendekatan sudah berubah kerana ada orang yang mengkaji cara-cara perubatan dan memikir tentang apa cara lain yang boleh yang lebih kemas dan lebih tepat daripada segi membuat menentukan jenis penyakit yang dialami oleh pesakit. Okey, apakah perkara penting yang perlu dielakkan dalam hidup? Ya, kadang-kadang kita dapat ada pendekatan yang tidak baik yang mungkin memburukkan lagi keadaan dan itu perlu kita elak. Umpamanya sekarang ini kita sedang alami climate change. Keadaan alam sekeliling kita dah berubah dan kalau kita tidak
cekap berkenaan dengan bagaimana menangani masalah perubahan ini, kita akan menderita. Sebaliknya, kalau kita sudah tahu bahawa banjir akan berlaku yang dahsyat, kita buat persediaan. Ada yang berpendapat bahawa ini takdir, tak boleh buat apa. Jadi sebab itu tidak ada pendekatan baru untuk mengatasi masalah. Dan mungkin juga kita buat benda yang tak betul. Umpamanya kita tahu kawasan itu akan alami banjir, tapi zaman ini biasanya bila kita buat rumah atas tanah. First floor tu atas tanah. Bila datang banjir, habis semua tenggelam. Sebab itu, walaupun di zaman dulu kita fikir orang dulu kolon mereka buat rumah atas tiang tinggi, tetapi sebenarnya itu adalah satu tindakan yang bijak, kerana mereka tidak akan diserang oleh binatang dan sebagainya. Dan juga kalau banjir di bawah rumah, bukan di atas rumah. Okey, seperti yang kita tahu masyarakat kagum dengan kebolehan Tun yang masih aktif di usia 99 tahun. Jadi apa amalan Tun untuk mengekalkan kesihatan yang baik sehingga kini? Kesihatan. Ya, kita akan mengikut zaman kita. Kita tak dapat elak daripada umur kita meningkat. Bila umur kita meningkat, tubuh badan kita pun berubah. Dia jadi lebih tua dan kurang upaya. Tetapi kita boleh elak daripada proses menjadi tua ini dilambat-lambatkan. Kita akan jadi tua. Tua daripada segi umur, bukan tua daripada segi tubuh badan. Tubuh badan kita boleh jaga. Umpamanya cara kita makan. Kalau kita makan terlalu banyak, kita jadi gemuk, itu tidak sihat. Ataupun kita isap rokok. Berbau kita bukan untuk asap, dia untuk oksigen. Jadi kita masukkan asap dalam peparu tu rosak. Jadi kita kalau jaga, kita tak isap rokok, kita tak minum arak, dan kita makan pun kita tahu terlalu banyak karbohidrat, badan jadi gemuk. Demikian kalau kita makan gula banyak, kita akan dapat penyakit kencing manis, diabetes. Jadi kita jaga itu semua. Kita tak makan keterlaluan. Kita berjaga-jaga apa yang kita makan, sama ada dia baik untuk tubuh badan kita ataupun tidak. Kalau kita ambil perhatian dan amal cara yang baik daripada segi memakan, daripada segi bergerak geri, daripada segi penggunaan akal fikiran, saya yakin kita boleh jadi tua, tetapi taklah jadi nyanyuk dan sebagainya. Terima kasih Tun kerana sudi meluangkan masa untuk berkongsi pelbagai ilmu dan tips berkenaan inovasi diri. Semoga perkongsian kali ini memberi motivasi dan inspirasi kepada semua. Terima kasih. Hanya dengan satu aplikasi Ibu Siti, semua transaksi menjadi mudah.